والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Pagi ni sementara belum banjir, kita nak tengok dengan solat yang elok kita dapat apa. Kesan solat. So adalah 3-4 tempat kita nak tengok. Tempat pertama buku tebal, muka 197. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin muslimin yatawadda'u fayuhsinu wudu'ahu thumma yaqumu fayusalli rak'ataini muqbilun." Yang tu minta kalau tuan-tuan depan, ya tu tuan-tuan tukar mim. Muqbilun, lam tu baris 2. Muqbilun alaihima biwajhihi wa qalbihi illa wajabat lahul jannah. Ini yang pertama tuan-tuan, hasil kesan apa yang kita dapat daripada solat yang sempurna. Bukan solat cincai-cincai, bukan solat sempoi-sempoi. Ma tidaklah, min daripada seseorang, abdin tu hamba, muslim tu muslim lah. Tidaklah seseorang hamba muslim yatawadda'u berwuduk. Semua orang berwuduk, tapi tuan-tuan, hadis ni bersambung, fayuhsinu wudu'ahu, lalu dia mengihsankan wuduknya, maksudnya memperelokkan wuduknya. Dan yang ni insya-Allah lah nanti kalau jadi hari Rabu, betul Haji Sufian, Rabu minggu ke-4, kalau tak silap lah, kita ada satu sesi duha, hari bekerja. Untuk kita fokusnya kita nak memahami bacaan-bacaan solat ni. Tapi nanti saya tunjukkan sekali wuduk ni lah. Wuduk yang elok. Lalu dia memperelokkan wuduknya. Thumma, kemudian, jadi lepas wuduk elok-elok, thumma, kemudian yaqumu, dia berdiri, fayusalli, maka dia solat, bangun mengerjakan solat, rak'ataini, 2 rakaat. Ni ada orang kata solat sunat wuduk. Lepas ambil wuduk tu kan, kalau ada masa kita sunat solat sunat wuduk kan, 2 rakaat. Rak'ataini, 2 rakaat, muqbilun, menghadap, alaihima, ke atas 2 rakaat itu, maksudnya menghadap Allah Ta'ala dengan 2 rakaat itu, biwajhihi, dengan wajah, iaitu jasad. Yang ni insya-Allah lah, memang kita menghadap ke kiblat, pakai elok kan. Masalah dia sambungan tu tuan-tuan, wa qalbihi, dan hatinya. Dia kena ada 2 komponen ni, komponen jasad, komponen hati. Hati itu maksudnya khusyuk kan, ikhlasnya, khusyuknya. Melainkan wajabat, wajiblah, memang dia akan dapat, lahu, baginya, apa dia, al-jannatu, syurga. Jadi ni kesan dia, 2 rakaat yang dilakukan dengan betul pergerakan jasmaninya, tubuh badannya kan, maksudnya rokok. Nanti jumpa hadis-hadis lain pula tentang rokok semua tu dan juga hatinya. Jadi solat bukan sebarang solat lah. Solat bukannya ritual, upacara.
Upacara berdiri, upacara angkat tangan, upacara tunduk, bangun balik, tak. Dia solat yang sempurna. Itulah maknanya tuan-tuan, hadis ini selari dengan 196 ayat Allah Subhanahu wa taala, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ya, qad tu sesungguhnya, aflaha tu beruntung atau berjaya. Ya, al-mu'minun orang yang beriman. Apa sifatnya? Alladzina, orang-orang yang hum, mereka, fi solatihim, dalam solat, khasyi'un, khusyuk. Geng bahasa Arab, khasyi'un tu kata nama. Dia bukannya yakhsha'un, bukannya diungkap dengan kata kerja. Bila diungkap dengan kata nama, itu menunjukkan memang betul. Macam itulah, memang betul. Gitu. Memang dia. Macam mana saya nak bagi contoh tuan? Dia seorang pemain bola. Dia confirm tak dia pandai main bola? Confirm kan? Dia bermain bola bersama kawan-kawannya. Confirm tak dia main bola? Kadang dia tak dapat bola pun. Kan? Dia ramai tu. Kadang dia tak dapat bola pun. Tapi kita kata dia bermain bola. Ya, bila dengan tu bahasa Melayu lah tu. Bila ungkap dengan kata kerja, tak semestinya dia melakukan. Ya, tak semestinya dia itu sifatnya. Dia bermain bola dengan kawan-kawan. Adakah dia seorang pemain bola? Tak semestinya. Mungkin dia tak pandai main, tapi sebab dia campur kawan-kawan itu, kita kata dia bermain bola. Tapi kalau kita kata dia pemain bola, confirm tak dia mahir main bola? Confirm. Macam itulah bahasa Arab tuan ya. Takat tu yang boleh nak syarahkan. Ya, khasyi'un tu kata nama, bukannya kata kerja. Kata kerjanya yakhsha'una. Ya. Jadi ungkapan khusyuk dan solat tuan-tuan menggunakan kata nama. Doa solat witir bulan Ramadan, kita kata apa? Wa biz zakati fa'ilun wa fis salati khasyi'un. Ya, dalam solat kami khasyi'un tu ialah orang yang khusyuk, orang yang khusyuk. Itu kata nama. Ya, jadi tuan-tuan, orang yang berjaya, beruntung, maksudnya selamat neraka, dia masuk syurga, ialah orang yang dalam solat dia betul-betul khusyuk. Contohlah kalau nak terjemah dia macam tu ya. Dia betul-betul bersifat khusyuk. Ya. Okey. Kenalah usaha. Dan kita dah tengok hari tu apa kunci utama untuk khusyuk. Kunci utama untuk khusyuk. Apa dia tuan-tuan? Bagi kau depan muka surat 200. Kunci utama. Yang ni insya-Allah masjid akan anjurkan nanti duha 4 jam. Ya, kita nak fokus. 200 tuan, tengok bawah sekali, baris, bukan perengan tu. Baris bawah sekali. Manakala, satu perkataan je lepas full stop tu. Baris bawah sekali 200 tu. Bawah sekali. Baris ya. Bawah sekali. Manakala berfikir tentang lafaz-lafaz bacaan yang sedang dibacanya dalam solat adalah amat disukai Allah. Jadi kunci utama untuk khusyuk ni tuan-tuan ialah berfikir tentang lafaz-lafaz bacaan yang sedang dibaca. Orang putih kata apa? Yang we are saying, sedang kita sebut. Ya, kita sebut apa dalam iftitah? Wajah tu. Sedang kita sebut wajah tu apa dia? Ni yang kita nak cuba bincang-bincang nanti kuliah duha. Insya-Allah ya. Wajhiya, sedang kita tuturkan tu, wajhiya dalam minda, dalam hati kita apa? Itu cara nak khusyuk. Jadi bila saya minta tulis, tuan-tuan tolong tuliskan satu-satu perkataan iftitah tu, satu-satu perkataan, bukannya bentuk ayat tu.
bentuk lafaz. Kan bila fi'l memang habislah khusyuk tu tak adalah. Dia bukannya pukal, bukannya alhamdulillahirabbil alamin segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam, tak. Dia alhamdu tu kita kena faham. Tu. Lafaz. Dia bukannya ayat. Lafaz. Kan. Imam baca pula surah Al-Munafiqun. Kan. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum tu apa tu? Sudah. Habislah, tak boleh nak khusyuk lah. Sebab kita tak boleh nak memahami. Sebab pergi 197 selain daripada setiap lafaz zikir-zikir dalam solat kita kena faham, kita mesti berupaya mentadabbur bacaan ayat. Apa ditadabbur? Sunat juga mentadabbur bacaan, iaitu mengamatinya. Mengamati makna-makna lah. Kerana boleh menghasilkan maksud khusyuk. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika. Can understand or not that? La tu tidak, kan? Tulhi tu melalaikan, kum tu kamu. Ni kan bahasa Arab ni. Tulhi tu lahwun lalai, melalaikan. Tulhi tu fa'il. Kata fa'il, kata perbuatan. Kum tu kamu, jangan melalaikan kamu. La tulhikum. Apa yang jangan melalaikan kamu? Fa'il dia apa? Yang melalaikan. Amwalukum, harta kamu. Wala, dan jangan juga melalaikan auladukum, anak-anak kamu. An tu dari apa? An tu dari zikrillah tu solat. Tu. Jadi harta dan anak-anak kamu jangan melalaikan kamu daripada melaksanakan solat. Sebab apa? Sebab ada orang kerja tak solat. Ada orang mesyuarat, CEO ajak mesyuarat 3:30 petang, habis pukul 8 malam. Tahu, asar tak solat, maghrib pun tak solat. Head department ni datang ngadu dengan saya. Kan, Ustaz, macam mana Ustaz? Saya minta mohon berhenti sembahyang, dia tak bagi Ustaz. Sembahyang bila bangsa kita nak maju macam tu, dia kena marah. Saya kata, tak dapat lah nolong lah. Cumanya give me 3 days. After 3 days I will tell or ask you something. Lepas 3 hari tu saya pun kata, okay, resign. You pergi kerja dengan satu company ini, insya-Allah dapat gaji mahal sikit lah, 3,000 4,000 daripada tempat yang asal. Sebab dia tak bagi solat. Jadi ayat tadi tuan-tuan, janganlah melalaikan kamu daripada solat. Apa dia yang biasa melalaikan ni? Harta. Lagi keluarga. Jadi nak solat ni, nak dapat khusyuk tadi apa dia? Berupaya memahami lafaz-lafaz. Kalau ayat Quran kita namakan tadabbur. Kan? Tadabbur. Yang ni macam mana nak nolong tuan-tuan? Imam baca panjang-panjang. Okey ke tak okey je. Imam baca panjang-panjang. Tuan-tuan, mengelamun lah tu kalau dah panjang dibaca tu kan. Jadi insya-Allah usaha. Kita usaha. Okey, baik. Tu kesan satu, iaitu siapa yang hamba muslim berwuduk lalu memperelokkan wuduknya, kemudian dia bangun melakukan solat 2 rakaat, menghadap Allah dalam 2 rakaat itu dengan wajahnya, iaitu badan, wa qalbihi, dan hatinya, illa melainkan wajabat lahul jannah, wajib baginya syurga. Tu tuan-tuan. Solat saya tak promosikan zikir 21 kali dapat murah rezeki ni. Saya promosikan solat elok-elok. Jarang ni tuan-tuan, jarang dengar ni. Yang banyaknya itulah, ulang ini amalkan 40 kali. Dapat apa? Dapat murah rezeki. Ulang ini 21 kali, terbuka pintu rezeki. Yang itu orang Melayu suka.
Sebab orang Melayu ni suka rezeki, dia tak suka syurga. Baik tuan-tuan, satu dapat syurga. Jom buka buku nipis ni pula. Muka surat, buku nipis pula. Sebab hadisnya kat situ. Dalam buku tebal tak ada. 104 tuan-tuan. Antara kesan solat yang ditunaikan dengan sempurna. Tu poin ni, poin sempurna ni tuan-tuan. Tu yang nak kempen tu. Bukan cincai, bukan sembrono. Saya pernah nampak, saya nak bangun ni, orang tua kan, cerita wuduk tadilah sini pipe ni ni orang tua ni, dia pegang kedin. Oh dia, oh ni untuk dengar ni. Nak cakap sikit je, tak payahlah pakai. Oh patut kan calon-calon politik tu dia ada benda ni kat leher dia. Oh ni untuk dengar, baru aku tahu. Ni dah nama itu, ni pipe kan. So tangan kan. So kaki. Dia tak usik pun kaki tu. Ni budak lah, budak. Tapi budak ni umur dia 71. Wah, buka pula dah. Tahu? Ni laki-laki, orang perempuan aku tak pernah tengok. Tak usik pun tuan ya. Nama nak apa nama? Nak masuk celah kelengkeng jari ni tak adalah. Tu je nak beritahu. Sebab hadis Nabi ni punya apa tuan? Jom tengok. Nanti jumpa tuan. Tadi kita dah jumpa memperelokkan wuduknya kan. Yang ni nak kena tengok balik lah. Nak kena buat audit balik wuduk yang kita buat. Nanti kami pandu. Jangan risau tuan-tuan Baik, kesan solat menghapuskan segala dosa. Tercatat tu Baik, tengok hadis ni tuan-tuan. Ara'aitum, saya sebab ada geng belajar Arab sini ni, saya terjemah satu-satu perkataan dia. Ara'aitum, apa pendapat kamu? Kalau anna, ada sabdu situlah, bahawa nahran, satu sungai, bi, dekat sangat, babi, pintu. Dekat sangat dengan pintu ahadikum, seseorang kamu, pintu rumah ni. Sungai itu betul-betul depan pintu rumah, macam itulah. Yaghtasilu, dia mandi, fihi, dalam sungai itu, fi kulla, tiap-tiap yaumin, hari, khamsan, 5 kali. Khamsan tu khamsatun lah 5 kan. Apa pendapat kamu, kata Rasulullah SAW pada para sahabat, kalau depan pintu kamu ada sungai, kamu mandi dalam sungai itu sehari 5 kali. Tuan-tuan mandi berapa kali? 2 kali ya. Itu paip ni dia kena separuh badan kan. Ini sungai ni masuk sungai ni. Okey. Ma taqulu, apa pendapat, apa kamu nak kata? Zalika, kalau mandi 5 kali tadi, yubki min darnihi, masih bakikah kotoran badannya? Mas, yubki itu baki lah tu. Tuan-tuan beli barang RM6, tuan-tuan bayar RM10. RM4 tu apa nama? Baki. Tu. Baki tu bahasa Arab. Kan bahasa Melayu tu lah. Cumanya kita ni mu'alaf sebut baki.
Arab kata baqi. Ya baki, you baki itu baki lah tu, kan? Adakah baki lagi dar'i itu, darnihi itu daki, kotoran. Jadi 5 kali mandi dalam sungai tadi, adakah baki lagi, ada lagi tinggal kotoran? Gitu. Nabi tanya. Fadzalika, maka demikianlah mathlu, perumpamaan as-salawatil khamsi. As-salawat tu solat, al-khamsi tu 5 waktu. Solat fardu ni Macam itulah perumpamaan solat 5 waktu. Yamhu, memadamkan oleh Allah bihi, dengan solawat tadi, al-khataya, segala dosa. Tuan-tuan. Kesan dosa yang kedua pagi ni, kesan dosa. Kesan solat yang sempurna yang kedua pagi ini ialah dia menghapuskan dosa-dosa kita. Tu belum cerita lagi buku tebal kan. Buku tebal, hari ni 2 buku ni tak boleh masuk syurga juga, tak tahulah tu. Kan, kalau ngundi masuk neraka kan. Ni nama masuk syurga ni tuan. Muka surat 208. Bawah sekali tu. Kita guna kalimah Arab lah Man, sesiapa sabbaha, bertasbih, dubura. Dubur ni depan ke belakang tuan? Belakang kan? Belakang. Solatin, solat, maksudnya solat fardu. Belakang solat fardu maksudnya habis solat lah. Jadi siapa bertasbih bila habis setiap solat. Please emphasize word kulli, setiap. Jadi jangan tinggal lah maknanya. Solatin, solat dalam tafsirnya maktubah, iaitu solat fardu. Salasan wa salasin. Salasan berapa tuan? 3. Salasin 30. 33. Di Arab dia sebut 3 dulu, baru 30. Kita sebut 33 kan. Wa hamida. Hamida ni tahmid lah, puji. Alhamdulillah kan. Allah tu Allah. Allah tu tuan-tuan, kalau pen tukar bagi atas, bukan bagi depan. Wa hamidallaha, macam tu baca dia. Salasan wa salasin, 3 dan 30, 33. Wa kabbara, macam tu juga tu bagi atas. Wa kabbarallaha, dan bertakbir, membesarkan Allah. Salasan wa salasin, 3 dan 30, 33. Dalam kurungan tu tuan-tuan, fatilka, maka 33 tadi, tilka yang demikian itu, tis'atun wa tis'una. Tis'atun berapa tuan? 9. Tu dah dapat tu. Dia ingat wahid sampai khamsatun je. Sebut sittatun tak tahu dah. Sittatun 6 tuan-tuan, sab'atun 7, thamaniyatun 8, tis'atun 9. Fatilka, maka total tadi tis'atun 9, wa tis'una 90. 99. Sebab 33. Wa qala tamamal mi'ah, dan dia berkata, diucapkan tamama untuk melengkapkan, tamam kan, sempurna, untuk sempurnakan al-mi'ah tu 100. Tadi kan 99. Nak jadikan 100, dia kata la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tuan-tuan tengok tuan-tuan, dia tak ada yuhyi wa yumit tu tak ada Yang 10 kali tadi dia ada. Tu ada kat bawah tu pula yang panjang tu, man qala duburi salatil fajri wa huwa thanin rijlahu qabla an yatakallama la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Untuk lengkap 100 zikir 33 ni dia tak ada yuhyi wa yumit.
Jadi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia beza. Ya. Jadi bila dibuat macam tu tuan-tuan, 99 campur 1 ni 100, wufirat. Wufirat diampunkan. Lahu baginya. Khotayahu atau tadi dalam hadis yang buku pendek tadi khotaya kan. Khotaya dosa-dosanya, wa in kanat sekalipun dosa itu mithla seperti, banyak dosa itu seperti zabadi itu buih. Ya, buih. Al-bahri itu lautan. Walaupun banyak dosanya sebanyak buih di lautan, Allah ampunkan. Dosa kecil tuan-tuan ya. Dosa besar belum lagi. Ya. Dosa kecil. Ini kesan solat yang kedua. Allah ampunkan dosa. Masya-Allah. Maknanya orang yang selesai solat ni jiwanya bersih. Bila jiwa bersih, dia tak dengki ke orang. Dia tak fitnah orang. Dia tak telanjangkan orang. Nizam ni dalam tempoh berapa hari lagi? 8 hari ni 6 hari ni tempoh menelanjangkan orang kan. Dengan lebay-lebay, dengan serban, dengan jubah pun menelanjangkan orang. Apa guna solat? Sebab tu kita nak ajak bangsa kita perbetulkan solat balik. InsyaAllah semua betul dia. Bila solat ni betul, semua betul. Bila otak penuh, solat tak betul, dia jadi tak betul. Dia cakap ikut nafsu. Dan okey. Tutup. Kita ambil buku kecil balik. Tuan-tuan buat telefon tak hari ni? Mana Haji orang Pahang gitu, balik kempen ke? Tak ada. Dia orang golak kuih ni, kita perasan dia tak ada. Tengok 106. Nak kempen solat jemaah tuan-tuan. Tuan-tuan guna hadis 105 ni. Nanti Tuan Kuasa salin balik, masuklah WhatsApp grup penduduk. Tengok hadis ni. Idza apabila tawaddoa, buku kecil penipis. Idza apabila tawaddoa, berwuduk, ahadu seseorang, kamu kan, fa ahsanal wudu'a, sekali lagi kita jumpa tuan-tuan, lalu dia memperelokkan wuduknya. Memanglah dalam semua hadis tuan-tuan, Rasulullah SAW menekankan ahsanal wuduk. Khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia ahsan. Memang ditekankan wuduk yang sempurna ni. Sebab itu bila Ustaz, apa punca-punca khusyuk solat Ustaz? Puncanya antaranya daripada wuduk. Kalau wuduk sunat pun tak buat, basuh, tak gosok pun basuh tu mencurah macam tadi dia takkan dapat khusyuk solat. Dia punca. Baik. Thumma kemudian kharaja, dia keluar ila solah, untuk pergi solat. Jadi tuan-tuan, kita faham daripada hadis ni, dia wuduk elok-elok, kemudian dia keluar pergi solat. Jadi kita faham wuduknya di mana? Di rumah. Zaman Covid kan kempen wuduk kat rumah. Nabi dari dulu lagi kempen ni wuduk kat rumah. Mana ada wuduk kat surau masjid, kecuali batal dalam perjalanan. Itulah kan. Takkan nak balik rumah balik kan gitu. Lam yarfa, tidak mengangkat, qadama tu tapak kaki, hu tu nya seseorang tadi, al yumna tu kanan, tidak mengangkat kaki kanan, illa melainkan kataba, mencatat Allah oleh Allah azza wa jalla, lahu baginya hasanatan, satu pahala. Jadi bila wuduk kat rumah, kita melangkah datang masjid ni, satu langkah kaki kanan Allah bagi pahala. Walam, dan tidak yada, meletakkan qadamahu, tapak kakinya, al yusra, yang kiri. Kan kita berjalan kanan kiri. Quran dengan hadis sebut kanan dulu tuan-tuan. Orang Melayu ni sebab kiblat dia orang putih, sebut apa dulu?
Baris lintas hormat. Apa dulu tu? Tu kiri kanan. Sebab kiblat dia orang putih. Kiblat Quran dengan hadis dia kanan dulu. Kalaulah pegawai warren tu kata baris lintas hormat, kanan kiri agak-agak apa jadi tu? Berterabu. Ya. Baik, makcik tu pergi pasar malam beli barang banyak, angkat barang kat kiri kanan, kiri juga dulu. Kiri kanan penuh tangan. Tukar tuan-tuan ni, kanan kiri. Baik tuan, kaki kanan dapat pahala, kaki kiri diampun illa kecuali hatta ni menggugurkan. Allah tu oleh Allah, an tu dari hu tu nya orang tadi, sayiatan satu dosa. Jadi satu kaki kanan Allah bagi satu pahala. Ni langkah ni. Satu kaki kiri Allah gugurkan dosa. Jadi siapa kempen solat jemaah kat rumah, dia melopeh ni, dia tak dapat ni. Nah, siapa yang kempen solat jemaah kat rumah ni? Ahli-ahli agama. Bukan kat masjid dia bertujuh, kat rumah pun bertujuh juga. Ni. Ahli agama. Orang awam, pencen askar, pencen polis, pencen cikgu, pencen engineer semua datang ke surau masjid. Yang tak datang siapa? Tuan-tuan perhati lah elok. Tu jawapan dia. Yang tak datang golongan tu. Sebab dia hafal, dia jadi imam kat rumah, bini jadi makmum, anak jadi makmum, dia dapat 27 kat. Tapi dia tak dapat yang ni lah. Kaki kanan, satu langkah kaki kanan pahala, satu langkah kaki kiri ampun dosa. Ni tak? Sebab tu orang kayu, kereta yang besar tu rim 21 inci, yang kecil tu rim 6 boleh. Dia pergi kojo, pergi shopping, dia bawa kereta besar, dia datang masjid, dia bawa rim yang kecil tadi. Sebab apa tuan? Sebab bila rim kecil, pusingnya banyak. Satu pusing tayar depan. Ni kan langkah kan. Ini yang berjalan. Kalau naik kereta sama kan. Jangan pula semua berjalan di ujung. Tak sempat nanti jemaah kan. Jadi tuan-tuan belilah motor Pasola. Tuan tahu kereta motor Pasola. Dulu ada kan. Tayar dia kecil je. Jadi banyak pusing kan. Pusing tayar depan pahala. Pusing tayar belakang ampun dosa. Kalau tuan-tuan bawa kereta rim 21, tak banyak pusing. Tuan-tuan. Okey, tengok hadis tu lagi. Fal yuqarrib. Yuqarrib ni kau duduklah dekat masjid ahadukum, seseorang kamu, au la yuba'id. Ataupun dia duduk jauh. Sama. Allah akan ampunkan dosa. Macam itulah. Allah akan bagi pahala. Sebab bila kedengaran hadis tadi, kaki kanan ampun dapat pahala, kaki kiri ampun dosa tadi, seorang sahabat berkata pada Rasulullah SAW, kalau macam tu wahai Rasulullah, aku nak duduk jauh. Punya tamaknya sahabat-sahabat dulu, ampun tadi. Kalau macam tu aku nak pindah duduk jauh. Maka Rasulullah pun katalah yang ni, sama je. Duduk dekat ke, duduk jauh je, duduk jauh ke, Allah ampun dosa. Gitu ya. Fa'in ata, fa'in tu maka jika ata orang tadi sampai al-masjidah masjid, waqad sedangkan sallu jemaah dah solat ba'dan separuh, wa baqiya dan baki ba'dan separuh. Jadi ni apa ni tuan-tuan? Datang ke masjid, orang dah rakaat kedua. Dah selesai separuh, baki lagi separuh. Salli, maka hendaklah dia masuk masjid itu solat ma adraka, apa yang dia sempat. Wa atamma, dan dia sempurnakan ma baqiya, yang baki. Ini namanya masbuk. Kita sampai orang dah bangun rakaat kedua, kita pun sambutlah rakaat kedua tu. Nanti imam salam, bangun tambah lagi satu. Okey. Fa'in jika atal masjidah, dia sampai ke masjid, waqad sedangkan sallu jemaah dah habis dah, imam dah assalamualaikum warahmatullah, dah tak ada baki dah, macam tu fa'atamma, maka dia masuk masjid juga, dia sempurnakan solatnya seorang-seorang.
Tak ada orang nak tolong dia jemaah dah, maka dia solat seorang-seorang. Allah Ustaz, macam tu rugilah Ustaz, tak dapat 27 pahala. Tak tuan-tuan, kana kadzalika, maka dia akan dapat juga ganjaran sebagaimana orang yang berjemaah tadi dapat 27 ampun dosa, dapat pahala, dia akan dapat macam tu juga. Ya, sebab itu tuan-tuan, jangan sekali-kali bila kita dah lambat, orang dah duduk tayar akhir, berlari daripada pintu sana tu, duduk nak dapatkan. Jangan tuan-tuan. Sebab bila kita berlari tu hukumnya makruh. Allah tak suka. Ya. Ni. Idza ataitumus salata fala tas'auna. Bila kamu datangi solat, maksudnya solat jemaah kat masjid ni, fala tas'auna, maka jangan kamu terlari-lari. Alaikumus sakinatu, kamu mesti berjalan dengan tenang. Fama adraktum fasallu wa ma fataitum fa'atimu. Disamalah kalimah hujung ni. Apa yang kamu dapat dengan imam tu solatlah, dan apa yang kamu keluputan kamu sempurnakan. Maksudnya kalau walaupun imam salam kita kat luar sana, tapi kena ingatlah, kalau masjid, kita warta masjid mana tuan-tuan? Kapet luar tu masjid juga yang luar cermin, masjid juga. Jadi bila tuan-tuan lambat, kita masuk je, langkah je ke kapet tu, Allahu Akbar, at-tahiyat. Kita dengar speaker ni kan, imam tu dah tahiyat akhir dah. Maka tuan-tuan jangan berlari ke sini. Tuan-tuan Allahu Akbar tepi tembok tu je. Allahu Akbar duduk je situ. At-tahiyatul mubarakatuh. Jangan berlari ke sini. Ya, selagi masjid tuan-tuan akan dapat pahala jemaah. Tuan-tuan tak perlu berlari masuk ke dalam saf nombor 4 tu. Yang last masuk je ke kapet tu, Allahu Akbar, duduk situ. Tahiyat situ. Nanti imam assalamualaikum, tuan-tuan bangun, selesai solat, jangan pula melangkah ke sini pula. Selesai solat situ. Dan saya sekali mesyuarat kalau tuan-tuan pergi Putrajaya, di bangunan perbadanan yang lama, yang besi silang-silang tu mesyuarat situ kan, di apa namanya, Wisma Tani Tanian tu kan. Jadi bila tengok 10 minit nak zuhur ni, tak habis mesyuarat ni, dah tu Windia, I nak pergi masjid ni, solat zuhur. Kata okey, chair kata okey, stop, kita sambung lepas pukul 2 Jadi saya pun turun, datuk-datuk 3-4 orang ni pun ikutlah saya. Ikut Ustaz, kata jom. Kita pun jalan kaki. Jadi kan jauh tu. Jadi apa, kita sampai lambat, ambil uduk kat bawah tu. Uduk bawah, lepas tu naik atas. Naik atas ni orang dah solat dah, yang rakaat ketiga tak silap saya. Jadi saya pun jalan relax je lah kan, tenang je. Yang 3 ni berlari ke depan. Lari ke depan. Jadi saya jalan, orang dah orang dah turun ke rakaat 4. Jadi saya pun tak sampai ke saf lah, tengah-tengah tu saya pun solat kat situ kan. Jadi solat. Bila imam salam, saya pun bangun, sempurnakan. Bila on the way balik ni, salah seorang yang nanya, Ustaz, kenapa Ustaz tak lagi dengan kami tadi, pergi saf depan kan? Dalam hati aku, tinju hidung betul. Saya punya lah sekarang tu, dengan elok tahu, perbuatan Datuk tadi, berlari tadi makruh, Allah benci. Jadi kan masjid besi tu dia kapet kan, yang simen tu bukan, tak boleh yang sebab tu orang akad nikah yang haid tu, dia datang tu kat simen tu, keliling tu. Bila masuk je kapet tu, tuan-tuan boleh Allahu Akbar, pum situ. Jemaah dapat. Kalau surau tak boleh. Di masjid. Kalau musalla tak boleh. Musalla kena pergi ke saf. Ni untungnya masjid. Jadi apa tadi poin ni tuan-tuan? Satu langkah kanan Allah bagi pahala, satu langkah kiri Allah ampunkan dosa. Nanti tuan-tuan masuk pula qabliyah 2 rakaat tu, ampun dosa lagi. Melangkah tadi ampun dosa lagi. Masya Allah. Jadi tuan-tuan balik pada masjid, keluar ke rumah tu dosa tak ada dah. Kecuali dosa besar dosa kecil tak ada dah. Dengan syarat apa dia? Dengan syarat 2 rakaat tadi menghadap Allah dengan apa? Dengan muka
dengan hati. Itu syarat dia. Lepas tu wuduk mesti sempurna. Buka 106 tuan-tuan, buku kecil. Atas sekali, ma min imri'in muslimin, ma tidaklah, min seseorang, imri'in seseorang, min tu daripada, dalam kalangan, imri'in tu seseorang, muslimin tu muslim, tidaklah daripada seseorang muslim, tahduruhu hadir kepadanya, salatun maktubatun, salat fardu, maksudnya masuk waktulah, ya. Fayuhsinul wudu'a, sekali lagi tuan-tuan, maka dia memperelokkan wuduknya. Penting sangatlah wuduk ni, kita ulang kaji Lalu dia memperelokkan wuduknya. Wa khusyu'ahu, itu tadi. Dan khusyuknya. Dia solat bukan mengelamun, bukan bermusafir dalam solatnya. Wa ruku'ahu, dan dia sempurnakan rukuknya. If I ask you today, this morning, how many sunat during your rukuk? Can you answer or not? How many? I never ask you what. I ask you, how many sunat during your rukuk? Rukuk is rukun. During your rukuk, ada wajib, ada sunat. Now, what I ask you is, how many sunat? Can you tell me? If cannot, how can you make sure your rokok yuhsinu, memperelokkan rokoknya? Rokok yang elok ialah wajib dia buat, yang sunat semua dia buat. Itu. Kena ulang kaji lagi. Tak sempat pergi ngundi ni. Kita tengok pendek lah ni. Tuan-tuan buka buku tebal. Rokok 92. Saya ambil satu je sunat, tuan-tuan. 92 92 buku tebal. Sudah jumpa? Okey, tengok berengan bawah sekali. Saya ambil satu je. Dia ada 12, tuan-tuan. Sunat rokok ni ada 12. Yang besar-besar lah. Yang kalau pecah kecil dia banyak. Saya ambil satu je. Mengangkat dua tangannya seperti mana mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Satu je. Sunat mengangkat tangan, mengangkat dua tangannya seperti mana mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Dia bukannya mengangkat dua tangannya full stop. Dia sambung, tuan-tuan. Fiqahnya, hukumnya. Seperti mana mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Now, I ask you, how many sifat mengangkat tangan ketika takbiratul ihram? Ada berapa sifatnya? Kalau tak boleh jawab, hanyutlah. Sebab kan di situ mengangkat dua tangannya seperti mana mengangkat ketika takbiratul ihram. Saya sebutlah secara laju jimat masa. Ngadap tangan ke kiblat, tapak ke kiblat, condong sikit hujungnya, jarak sikit jari-jari itu, angkat ujung jari sampai atas telinga atau atas bahu, buka dua tapak tangan kita ikut luas bahu masing-masing. Itu kena ingat sebab kita nak buat. Jadi siapa yang macam ni, tuan, out lah. Dia tak elok lah rokoknya. Sebab salah satu sunatnya ialah mengangkat dua tangan seperti mana mengangkat ketika takbiratul ihram. Kalau macam tu tapak dia tak ada. Dan bukan seorang ni yang macam ni. Not one. Ini ilmu lah, ilmu. Okey, baik. Lepas tu pula, angkat tangan ni bukan suka hati kita bila nak angkat. Dia ada masanya angkatnya. Jom tengok depan 93 atas sekali dalam kitab Al-Majmu'.
An-Nawawi berkata, mula takbir dalam keadaan berdiri. Ada tak orang yang dah sampai rokok baru dia takbir? Kadang-kadang imam melakukan macam tu. Allahu Akbar. Daripada atas tadi senyap. Bila tanya ngapa anta buat macam tu? Dia jawab apa? Takut makmum mendahului pergi rokok. Jadi dia menjahilkan dirinya untuk mengelakkan orang jahil salah. Dan mula takbir dalam keadaan berdiri dan mengangkat tangan mula serentak dengan takbir. Apabila tapak tangannya telah selari dengan bahu, maksudnya tadi ngadap kiblat contoh tadi, maka dia pun mula membokok rokok. Ini tuan, hadis Nabi kata tadi, fayuhsinu wudu wa khusyu'ahu wa ruku'ahu. Ini saya nak syarahkan wa ruku'ahu, rokok yang sempurna. Dia banyak lagi yang lain tu. Cumanya saya ambil satu je, angkat tangan tadi. Jadi nak pergi rokok bukan sebarang pergi. Ada caranya. Lakum dinukum waliyadin. Allah. Abono aja tu. Ada yang langsung tak angkat pun. Lah. Kan ya tak elok, tak tunjuk lah, tunjuk elok. Kan? Minal jinnati wan nas. Tuan-tuan tu lah surah yang tuan-tuan kan. Ada surah Baqarah kan? Al-Imran. Nah, dah. Paling glamour orang perempuan surah apa? Inna syani'aka huwal abtar. Allah. Mula angkat, mula cakap takbir. Ya. Allah. Mula tunduk bila ngadap kiblat, condong sikit, jarak sikit, telinga atas, luas bahu, dah elok tu baru pergi tunduk. Bukannya Allah. Tak. Nampak Allahu Akbar. Jadi tangan ni bawa terus ke lutut. Ya, tangan bukannya Allah. Sen. Ikut paha. Melurut kan? Tak, dia terus ke lutut. Lihat tak? Barnya tu tangan kita lutut ke atas. Tengok perengan berikutnya tu Ji. Menurut kaul jadid, takbir berpanjangan hingga sempurna rokok. Maksudnya dia tu bar dia tu dia dah cung. Dah elok. Baru dia sebut subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Bukannya subhana rabbiyal azim tu sikit lagi nak sampai dah mula sebut subhana rabbiyal azim. Dia bar tu elok. Buatlah ustaz, main tangan je mana boleh tak? Aku tunjuk. Lakum dinukum waliyadin. Allahu Akbar. Jadi subhan ni dah rokok dah. Jangan buat lakum dinukum. Allahu Akbar. Subhana. Ni kan belum sampai lagi tapi dah subhana dah. Macam mana tuan-tuan? Selama tuan-tuan dah hidup ni, solat tu banyak yang yuhsinu ke banyak yang tak yuhsinu? Tak yuhsinu, sudah. Kacau tu. Ada, tengok balik buku kecil tadi. Kan? Tidaklah seorang muslim hadir kepadanya solat fardu lalu dia memperelokkan wuduk, khusyuk dan rokoknya, illa kecuali melainkan kanat solat itu jadi apa? Kafaratan. Tuan-tuan biasa dengan tasbih kafarah kan? Kafaratan tu penghapus dosa lah, menghapuskan dosa-dosa. 5 qablaha, dosa-dosa yang sebelum solat itu. Minadz dzunub, daripada dosa-dosa. Selagi mana lam dia tidak yukti mendatangi kabiratan dosa besar. Selagi mana dia tak buat dosa besar. Maksudnya solat ini dia tidak memadamkan dosa besar.
Dosa besar ni memang nasuhah lah. Ya, taubat nasuhah. Tapi dia ada cara tuan-tuan untuk coverkan dosa besar juga. Kejap lagi saya tunjukkan. Cukup tu. Jadi kesan yang kedua tuan-tuan, solat yang sempurna menghapuskan dosa. Bukan solat saja, solat yang sempurna. Sempurna wuduk, sempurna khusyuk, sempurna rokok, sempurna sujud, sempurna i'tidal. Macam tu lah. Sempurna duduk antara dua sujud. Dia akan menghapuskan dosa. Ya, tu Allah sayang kat kita tuan-tuan. Ya. Cuba tuan poi muka surat 204. Nak cerita, nak cover dosa besar tadi. Buku tebal 204. Bawah sekali tu. Dalam sujud ni kita sunat doa kan. Antara doa yang Rasulullah SAW cadang tu, yang Rasul buat lah. Kita ni ibadah ni ikut Rasul kan, bukan ikut nafsu kita. Allahumma ighfirli dhambi. Allahumma ya Allah, ighfirli, ampunilah segala dosa aku. Kullahu tu segalalah, semua. Kulla semua Dikka tu tuan-tuan kecil. Jilla tu besar. Jilla tu jalalah. Jalalah ni besar kan lafaz jalalah. Allah tu kan namanya lafaz jalalah. Allah besar jadi siapa dalam sujud dia berdoa doa ni, kalau makbul maksudnya Allah ampunkan dosa besar dia lah. Gitu. Dengan solat saja tanpa doa ni, dosa kecil je Allah ampunkan. Jadi tuan-tuan, pendek tu boleh hafal tu pendek tu. Allahumma filli dhanbi kullahu dikkahu wa jillahu. Dik tu kecil jil tu besar, awal tu awal lah, akhir tu akhir. Makcik kakak awal tu awal lah. Masa sekolah dulu pakai skirt pendek biru tu, tu awal tu dulu punya dosa. Akhir tu akhir lah. Merajuk dengan abang tinggi suara minggu lepas, macam tu dosa kan. Sir tu nyuruk sir ni sir rahsia kan, nyuruk dosa yang buat nyuruk. Alaniyah tu elan ni tunjuk elan kan, tunjuk. Ada lagi tak dosa kita tuan-tuan kalau doa ni Allah makbulkan? Ada lagi tak yang Allah tak ampun? Dosa kecil, dosa besar, dosa dulu, dosa kemudian, dosa nyuruk, dosa depan orang. Ada lagi tak dosa yang Allah tak ampun? Habis dah. Masya Allah. Jadi siapa tak hafal ni rugi ni. InsyaAllah kita pakai hafal lah. Tapi tak boleh lah bahasa Melayu. Ya Allah ampunkan dosa aku dalam solat. Kokak sangat. Pendek tu hafal lah boleh insyaAllah Dan buku selesai. Sekarang ni siapa ada telefon lah, siapa buat telefon, buka Google search. Macam-macam rujukan pergi. Buka Google search, nak cerita kesan solat ni. Tuan-tuan type kat search tu, hadis Qudsi Fatihah dalam solat. Hadis Qudsi, 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 Fatihah dalam solat. Boleh. Ni buku ni, muka surat 63. Yang carilah sebab nak tengok penuh hadis dia tu. Dalam ni tak ada, dalam ni terjemahan je. Yang buku nipis buka 63. Sorry tuan-tuan. Betul. 62, 63 bawah tu. Jumpa tak? Hadis Qudsi Fatihah dalam solat. Ada, jumpa. Hadis dia berbunyi qasamtu salata baini wa baina abdi. Dalam buku kecil ni saya terjemahkan terus. Nak ajak tuan-tuan tengok hadis penuh dia. Qasamtu salat. Tuan-tuan kliklah mana-mana yang link dia bagi tu, insya-Allah jumpa lah. Ya, qasamtu salata baini wa baina abdi qismaini.
Wali abdi ma sa'ala. Terjemahannya tuan-tuan, Allah Ta'ala telah berfirman. Firman Allah Ta'ala ni bukan ayat Quran tau, hadis kursi. Aku membahagikan solat antara aku dan hambaku kepada dua bahagian. Hadis dia tadi, qasamtu salata baini wa baina abdi. Dia punya bunyi hadis dia tu. Okey. Bagi hambaku apa sahaja yang dipinta. Wali abdi ma sa'ala dalam hadis tu. Kan? Idza qala al-abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Apabila hamba berkata, membacalah alhamdulillahi rabbil alamin. Qala Rabb, Allah menjawab bacaan hamba itu, hamadani abdi, hambaku telah memujiku. Dalam hadis ya. Baik, idza qala al-abdu ar-rahmanir rahim, bila hamba membaca dalam solat tadi ar-rahmanir rahim, maksudnya apa? Segala puji bagi Allah, Tuhan yang Maha Pemurah, Penyayang. Qala Rabb, Allah berkata menjawab bacaan hamba itu, majjadani abdi, hambaku telah bersyukur memuji aku. Bila idza qala al-abdu, bila hamba baca maliki yaumiddin, segala puji bagi Allah, Tuhan memiliki hari pembalasan. Qala Rabb, Allah menjawab bacaan hamba itu, athna alayya abdi, hambaku telah memuji dan mengagungkan aku. Dalam satu riwayat ada sebut fawwada amri ilayya, hambaku telah menyerahkan urusannya kepadaku. Sebab di akhirat kita tak boleh lawan Allah kan, memang serah bulat-bulat. Betul tak? Baik, idza qala al-abdu, tiga ayat ni tuan-tuan. Tadi kan aku bahagikan solat tu, maksudnya Fatihah, bukannya solat tu, Fatihah yang dibaca dalam solat. Ya, sebab tu Abu Hanifah kata radhiyallahu rahimahullah, bismillah tu bukannya ayat Fatihah. Dia berdasarkan hadis ni lah. Ya, sebab dalam hadis kursi ni Fatihah tu mula dengan alhamdu, bukan bismillah. Kita mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali, hadis-hadis lain pula yang Nabi baca basmalah kan. Dia ada dalil juga ya. Baik, jadi tiga ayat tadi Allah punya, sebab Allah janji jadi nak bagi dua. Tiga ayat tadi Allah ambil sebab kita puji dia. Baik, bila hamba baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala Rabb, Allah menjawab berkata, ini adalah janji, hadzal ahdu baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'ala, dalam matan tadi ya. Ini adalah janji antara aku dan hambaku. Maksudnya iyyaka na'budu, hanya pada engkau kami abdikan diri, yang tu Allah ambil. Bila wa iyyaka nasta'in, yang tu Allah bagi kita. Itu maksudnya janji, bagi dua ayat tadi. Dan wali abdi ma sa'ala, dan bagi hambaku apa yang dipinta. My fathers, my brothers, my sisters, also my mothers. This is, you have to understand, this is promise from Allah Subhanahu wa taala, come from Allah Subhanahu wa taala, which is we already believe he never break his promise. Innaka la tukhliful mi'ad, sesungguhnya engkau wahai Allah tidak pernah mencanggahi janji. Dia tak pernah break janji dia, tak pernah tak tunai janji Baik, sekarang tuan-tuan kita bukan kuat. Apa janji Allah? Bila kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, di hujungnya Allah berjanji hamba-Ku dapat apa yang dia minta. Maksudnya Allah akan bagi apa yang kita minta. Sekarang apa kita minta tuan-tuan? Kita baca hamba apabila idza qala al-abdu ihdinas siratal mustaqim, bila hamba berkata membaca tunjuk kami jalan yang lurus. Ini kita minta anda. Tunjuk kami jalan yang lurus. Apa Allah jawab? Allah berkata, ayat ini hamba-Ku punya. Ayat ni Allah bagi kat kita, dan hamba-Ku dapat apa yang dipinta. Jadi dapat tak kita jalan yang lurus? Kemudian jalan lurus tu apa dia? Siratal ladzi sampai habis ni Sebab tu tuan-tuan, kesan solat nombor 3, hidup kita betul. Hidup kita betul. Sebab itu terang-terang saya kata, siapa solat 5 waktu berjemaah lagi, tapi dalam rumahnya yang hidup ialah filem-filem, Quran tak hidup di dalam rumahnya, solatnya tak betul.
Itu je yang saya buat kesimpulan. Sebab kalau Quran mati dalam rumah, filem-filem yang hidup, jalannya lurus ke jalannya bengkok? Jalannya bengkok. Yang kita minta apa? Jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Seorang perempuan muda solat pakai selajin, pakai t-shirt, pakai telekung, solat, habis solat, selajin, t-shirt balik yang ketat-ketat, tak tutup aurat. Solatnya tak berguna. Sebab apa tuan-tuan tak berguna? Sebab Allah tak terima pun solat dia. Sebab kalau Allah terima, maka hidupnya jadi ikut jalan yang lurus. Kan? Kempen-kempen telanjangkan orang, cerita buruk, hodoh peribadi orang. Solat haji ataupun tok syekh tu tak guna. Sebab kalau solatnya betul, dia akan berkempen jalan yang lurus. Macam itulah. Kalau saya kempen, saya terangkan strategi saya nak bangunkan negara. Kan? Bila COVID melanda kali kedua, COVID-19, COVID-23, na'udzubillah lah kan. Maka pakar-pakar kimia perubatan yang gagal mencipta vaksin yang confirm halal, saya akan penjarakan 2 tahun. Itu saya punya vision, strategi. Tuan-tuan setuju tak? Apa tu, nguri lantik lah saya. Tapi gambar tak ada. Kan? Jadi jalan yang lurus nak. Anak-anak sampai tingkatan 5, kalau dia gagal menulis dalam bahasa Inggeris, gagal bertutur dalam bahasa Inggeris, gagal memahami teks-teks penting akademik bahasa Inggeris, saya akan penjarakan 2 bulan. Agak-agak negara kita maju tak kalau saya bertindak macam tu? Maju kan? Tu ni asyik suap dadah ke budak-budak. Itu yang jadi mundur sampai kiamat. Asyik bawa penyanyi. Kan? Bawa penyanyi. Nak menang pun kempen dengan penyanyi juga. Sampai kiamat bangsa kita tak maju. Jadi jalan kita tak lurus lah. Tu poin dia. Ini tuan-tuan, kesan nombor 3 solat ialah hidup orang tu jadi betul. Walaupun isteri tengking suaminya sebab masa tu imannya lemah, tapi lepas dia tengking, dia masuk dalam bilik, dia akan menyesal. Allah tunjuk dia jalan yang lurus. Hei perempuan, engkau telah melakukan kesalahan. Masa dia akan rasa salah, lalu dia bertobat dan minta maaf. Suami yang tidak pernah mengajar fardu ain isteri, Quran dia tak pernah semak, tak pernah betulkan, contohlah hidupnya tenang, langsung tak rasa salah. Itu menunjukkan solatnya tidak berfaedah. Sebab suami yang Allah tunjuk jalan yang lurus, dia akan bimbing isteri dan anak-anak dia. Ilmu fardu ain. Kalau dia tak boleh ngajar, dia bawa ke masjid, dia suruh belajar lah dengan ustazah yang datang. Jadi orang Melayu solat 5 waktu, tapi kerjanya hanya makan, tidur, terberak. Kan saya dah sebut dah dulu, makan, tidur, berak, makan, tidur, berak. 5 waktu buat, 5 waktu elok. Tapi hidupnya hanya makan, tidur, berak, makan, tidur, berak, mampu. Itu solatnya tak elok. Sebab kesan solat nombor 3 apa dia tuan-tuan? Berdasar hadis kursi tadi, hidupnya akan jadi lurus. Itulah pentingnya. Dengan syarat tuan-tuan, ihdinas siratal mustaqim dibaca ke sahaja atau dibaca dan hatinya meminta. Tuan tengok terjemahan tadi, tengok matan hadis itu, wali abdi masa'ala, dan bagi hamba-Ku, maksudnya hamba tu akan dapat apa yang dia pinta. Sa'ala, pinta. Jadi subuh 2 rakaat tadi kita pinta tak jalannya lurus, atau hanya kita bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, waladdallin, mahbidah, Fatihah dan. Tuan-tuan tuan-tuan ada pengalaman tak tu? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, waladdallin. Habis. Bukan ada ados. Dia mesti sa'ala. Ni Jadi insya-Allah tuan, bacaan-bacaan lain dalam solat tu insya-Allah kita faham nanti, kalau sempatlah kita adakan daurah nanti di duha tuan-tuan, free kalau nanti
Kalau yang dia jaga cucu, masa tu mintalah anak tu cuti, jaga anak dia. Tuan-tuan perempuan datanglah belajar. Ya, sebab kita nak dapatkan solat yang betul-betul berkualiti, insya-Allah. Wallahu alam. Ada satu dua soalan tuan-tuan emergency, silakan. Dulu pernah satu cerita kan, kalau kita misalkan masjid berdua jadi seorang selepas imam habis, kita pun Bangun. lepas bangun, lepas tu yang kita undur ke belakang jadi ketahuan jadi imam tu kan ikut sunnah ke? Tak perlu. Dia yang perlunya tuan-tuan, kalau tuan-tuan nampak kawan datang seorang dia dah lambat kan, kita dah habis solat. Dia nampak haji ni datang seorang-seorang, ya, muka kesian dia nampak dia, sebab dia dah anggap melepas jemaah ni kan. Tuan-tuan, salah seorang tuan-tuan bangun. Pergi belakang sana, qamat. Allahu akbar. Syahadu la ilaha illallah. Betul tuan jadi imam. Haji yang seorang tadi jadi makmum. Itu sunnah Nabi. Sebab satu hari ada sahabat yang datang lambat ke masjid Nabi, koteng-koteng seorang kan, orang dah habis solat dah ni. Maka Nabi SAW kata apa? Kamu, salah seorang kamu, siapa nak sedekah dengan dia? Siapa nak sedekah kat dia ni? Sahabat-sahabat tak faham sedekah ni. Ingat sedekah duit kan, sahabat-sahabat kan semua ramai yang miskin. Tak boleh dia tu. Tak boleh sedekah. Tak mampu sedekah, tak ada duit je tu. Nabi kata tak, kamu bangun pergi solat dengan dia, tu sedekahlah. Gitu. Itu sunnah Nabi. Kalau yang sama-sama bangun sebab masbuk tadi, ayah ni ngundur ni jadi imam, yang tu tak ada. Tapi kalau dibuat tak salah, tak batal solat. Sebab makmum imam dia boleh berubah dalam solat. Niat makmum imam tu dia boleh berubah. Dia boleh. Dia tak batal solat. Kalau dibuat, tapi tidak perlu. Sebab pahala jemaahnya dah maintain, dah dapat dah tadi. Ya, walaupun seorang tadi solat seorang pun pahala jemaah dia dapat. Dengan syarat dia datang isyak lambat tu bukanlah sebab nak tengok berita habis. Sengaja yang tu dapat. Ini cerita terberak lama lah Jamban. Sakit perut kan. Ya. Lagi tak? Ya je. Boleh. Pimpin aku ikut jalan lurus, boleh. Itu yang saya senaraikan dalam ni. Panjang senarai saya buat tu. Muka surat mana yang ada bingkai? Muka surat muka surat 56 tu. Tunjuk kami jalan lurus menjadikan Quran sebagai panduan dalam segala aktiviti hidup. Tunjuk kami jalan lurus dalam mendekatkan diri kepada Engkau. Yang paling best tuan-tuan, muka surat 57, perengan bawah, rangkap bawah sekali, rangkap nombor 2 daripada bawah, rangkap nombor 3 daripada bawah. Itu paling best. Apa dia? Tunjukkanlah kami jalan yang lurus dalam memilih sistem pemerintahan dan pemimpin di kalangan kami. Ni very relevant dah ni minggu ni. Siapa nak memandu kita memilih tuan-tuan? Dia bukannya mutlak Tuhan demokrasi ni yang memimpin kita itu. Ya. Okey. Habis dah. Tadi apa je? Tadi kalimah khasyi'un dia khabar marfu pada minum ya. Khabar. Tu. Al-Mu'min. Dia bukan khabar, dia jadi duduknya tu sebenarnya mubtada. Khasyi'una fi solatihim asalnya. Tapi oleh kerana dia nak tekankan fi solatihim tu, Allah nak tekan during your solat tu, maka dia letakkan mubtada tu kat ujung. Sebab tu dia tanpa alif lam. Dia jadi nakirah. Asalnya qad aflahal mu'minun alladzina khasyi'una fi solatihim. Tu asal. Tu bahasa Arab tuan-tuan. Ya, jom belajar lagi bahasa Arab tu, insya-Allah.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, kurnia kepada kami kemampuan untuk berusaha melakukan solat dengan penuh sempurna. Setelah kami berusaha, Ya Allah, kalau ada tidak sengaja kurang cacat berlaku dalam solat kami, tolonglah sempurnakan kekurangan kecacatan itu, Ya Allah. Ya Allah, terima solat kami semuanya. Jangan ada yang Engkau tolak walaupun satu rakaat. Ya Allah, pimpin dan bimbing kami untuk hidup dengan penuh sempurna di atas jalan syariat-Mu melalui solat yang sempurna. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum